Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, makan minum, tempat tinggal dan lain-lainnya. Semua ini wajib mesti disyukuri oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mafhumnya, yang terjemahannya, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, syukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Dan sesungguhnya jika kamu mengkufuri nikmatku, ingatlah bahawasanya sesungguhnya azabku amatlah pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kali ini insya-Allah rakaman video pada kali ini khususnya untuk kuliah di surau As-Salikin, Taman Desa Sentosa, iaitu untuk siri kedua bulan Januari 2021, dan umumnya kepada yang para muslimin muslimat, siapa saja yang melihat, mendengar, insya-Allah kita akan bacakan satu hadis yang dimuatkan di dalam kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pada hadis yang ke-36, kali ini pada hadis yang ke-36, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a an-nasu Allahu an-nasa liyawmil qiyamah liyawmin la rayba fihi nada munadin man kana asyraka fi 'amalin 'amilahu lillahi ahadan فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي. Terjemahannya daripada Hadrat Abu Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan manusia pada hari kiamat, yakni pada hari yang tidak ada sebarang syak tentang berlakunya, pada hari itu menyerulah malaikat penyeru, sesiapa menyekutukan Allah dengan mana-mana makhluk dalam sebarang amalan yang dikerjakannya kerana Allah, maka hendaklah ia meminta pahalanya daripada yang lain daripada Allah, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sama sekali akan sebarang amal yang dipersekutukan dia dengan makhluk yang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis yang ke-36 ini menerangkan tentang, pertama, peristiwa berhimpun di padang mahsyar. Yang kedua, keputusan perbicaraan masing-masing akan dihebahkan dalam
perhimpunan itu. Di antara isi kandungan hadis ini ialah menerangkan tentang situasi keadaan di padang mahsyar nanti, di hari kiamat, di mana ketika semua manusia berhimpun di satu tempat yang dipanggil mahsyar, tempat berhimpun. Di sana akan ditentukan, akan dihitung, akan dibuat penilaian, akan dibuat audit amalan baik dan buruk setiap manusia. Bahkan makhluk yang lain di kalangan jin yang sama seperti kita. Dua-duanya kita manusia dan jin ni, kedua-duanya dipertanggungjawabkan, mukallaf dengan tuntutan agama, tuntutan syariah. Maka masa itu kita berhimpun di padang mahsyar daripada zaman awal manusia, daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir, bayi yang terakhir lahir sebelum hari kiamat. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak ada keraguan. Setiap nabi-nabi dan rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan umat masing-masing dan memberitahu, mengkhabarkan tentang perkara ini yang pasti akan dihadapi oleh semua manusia. Dan ini adalah satu di dalam kandungan rukun iman, percaya kepada, beriman kepada hari akhirat. Jadi di padang mahsyar tu semua berkumpul lah untuk periksa amalan-amalan masing-masing. Dan ada di kalangan manusia yang beramal dengan amalan yang baik, amalan yang soleh, amalan yang berupa amalan yang sepatutnya dibuat untuk mendapat pahala daripada Allah dan sepatutnya dibuat semata-mata kerana Allah, berupa amalan-amalan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik kepada manusia, amalan-amalan yang dikategorikan sebagai amalan syurga. Namun begitu, ada satu keadaan yang berlaku apabila amalan ini dibuat oleh manusia. Apabila kita buat amalan yang baik tetapi dengan niat yang salah, maka lihat keadaan yang berlaku. Ketika itu malaikat akan menyuruh siapa yang buat apa-apa amalan yang dilakukan sepatutnya, semestinya kerana Allah, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kerana perintah Allah Taala, hanya mengharapkan pahala daripada Allah, hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu diumumkan, siapa yang buat bukan kerana itu, bukan kerana Allah, kerana yang lain di kalangan manusia, kerana manusia lain, kerana golongan lain, kerana sekian orang, kerana sesebuah kumpulan, kerana sesebuah persatuan, kerana sekian jemaah dan sebagainya, hanya semata-mata untuk itu, ataupun untuk orang tertentu, ataupun untuk golongan tertentu, bukan dibuat kerana lillahi ta'ala, bukan dengan yang kita biasa sebut tak ikhlas, maka diumumkan supaya dia perlu minta pahala. Pergilah kamu, mintalah pahala amalan yang kamu buat tu, yang bukan kerana Allah itu, kepada orang yang kamu buat kerananya. Mintalah ganjaran kepada sesiapa yang kamu buat kerana orang itu di dunia dahulu. Maka pastilah daripada hadis ini dapat difahami bahawasanya dia tidak akan dapat ganjaran pahala daripada Allah, dan pastilah ini merupakan satu balasan, satu azab di padang mahsyar lagi. Siapa lagi yang dapat berikan pahala, siapa lagi yang dapat berikan kemudahan, kelepasan ketika waktu yang susah di padang mahsyar, di bawah terikan panas matahari, di dalam keadaan tidak ada apa-apa, hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa, yang boleh berikan pahala, boleh berikan teduhan ketika itu. Maka ini merupakan satu bentuk azab di mana dia
tidak ada siapa yang dapat menolongnya. Mana ada orang yang dulu di dunia dia berkuasa, di dunia dahulu dia ada pengaruh, ada pangkat dan sebagainya, tapi di akhirat nanti sama saja, masing-masing mengharapkan pahala amal masing-masing dan ingin menyelamatkan diri masing-masing. Sehingga kan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain pun yang memang mempunyai kedudukan di sisi Allah juga menghadapi satu keadaan di mana mereka pun tidak dapat bantu umat mereka masing-masing, melainkan ataupun yang dipilih, yang dimuliakan ialah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu diizinkan untuk memberi syafaat, yang memberi syafaat kepada umatnya, kepada manusia. Dengan itu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala aghna syuraka anis syirki, yang diterjemahkan kalau dalam terjemahan ini, sesungguhnya Allah Taala tidak menerima sama sekali sebarang amal yang dipersekutukan dia dengan makhluk yang lain. Maknanya syirik ini maksudnya dia sekutu, kongsi, sama. Kalau kita sebut dalam kita mungkin tahu makna syarikah daripada bahasa Arab, maksudnya kongsilah, ada perkongsian. Maknanya kalau di kalangan orang-orang yang menjalankan perniagaan, jual beli ataupun buat satu syarikat, maka adalah beberapa peraturan, ada undang-undang, dan semua ini berkongsi. Kalau kata ada satu syarikat ada 5 owner, pemilik, jadi kelima-lima ni akan ada faedah yang sama, akan dapat untung yang sama contohnya. Namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala ialah la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang layak, tidak ada yang sama, tidak ada yang berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tunggal di dalam menguasai makhluk, mencipta makhluk dan juga menguasai seluruh makhluk. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya makhluk. Jadi sebenarnya hanya setiap amal ibadah kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah satu perkara, iaitu bagaimana kita perlu buat apa saja amalan, daripada amalan yang kecil maupun amalan yang besar. Yang kecil mungkin yang kita anggap kecil, tetapi setiap amal kebaikan ini sebenarnya di sisi Allah tidak ada yang kecil. Kita kena anggap semua amal baik, semua perintah-perintah Allah Ta'ala, semua sunnah-sunnah Rasulullah, semuanya besar. Sehingga kan mungkin pada membersihkan diri kita, contohnya amalan sunat lah pada hari Jumaat. Kalau contoh untuk lelaki ni, antara amalan sunatnya, walaupun waktu ni kita diuji dengan susah nak pergi sembahyang Jumaat ataupun belum lagi ditangguhkan, kita kena ada perasaan sedih dan berharap untuk kembali ke masjid, kembali tunaikan solat Jumaat. Antara amalan hari Jumaat contohnya potong kuku, ataupun kalau lelaki contohnya gunting misai. Walaupun nampak macam itu memang kita punya kemanusiaan punya keperluan, namun begitu jika niat hanya sahaja kerana Allah, kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah, dalam keadaan kita mengharapkan ganjaran kerana Allah. Dan buat sesuatu dalam meminta, dalam keadaan kita buat satu-satu amalan seperti solat, yang paling besarnya ibadah, yang paling besar sembahyang, puasa, zakat, membuat kebaikan kepada manusia yang lain, menunaikan amalan-amalan sunat contohnya. Semuanya ini kita lakukan dengan niat yang pastinya dengan niat semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu akan dikira, akan dihitung, akan diterima bergantung pada niat masing-masing. Kalau dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis tentang niat, hadis yang pertama, kalau dalam matan Arba'in, hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang pertama tentang niat.
orang yang berhijrah, pergi berhijrah. Kalau di zaman Rasulullah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, niat semata-mata kerana Allah. Tapi kalau berhijrah itu kerana yang lain, contohnya untuk berkahwin, bernikah dengan wanita, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan, tapi tidak pada pahala hijrah tersebut. Dan sesiapa yang berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasul, maka hijrah itu akan dinilai sebagai satu bentuk hijrah, sebagai satu amalan hijrah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan pahalanya. Namun begitu, kita sebagai manusia yang biasa, sebarang orang Islam yang tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhum, kita ini iman kita perlu kita bina, iman kita perlu kita latih. Maka kalau untuk dapatkan ikhlas dalam apa-apa amalan tu, perlu ada beberapa langkah. Di antaranya ialah, pertama sekali, untuk dapatkan keikhlasan dalam amalan. Contohnya, kalau sembahyang fardu ni tidak ada istilah, contoh amalan-amalan fardu lah, tidak ada istilah belum betul ikhlas, ataupun kalau nak buat baik tunggu ikhlas, bukan begitu. Namun caranya ialah seseorang yang Islam, yang beriman itu perlu buat apa saja perintah Allah, perlu tinggalkan apa saja larangan Allah, walaupun belum lagi datang keikhlasan, namun dia akan buat. Seseorang itu perlu buat berterusan dengan istiqamah, dengan berterusan istiqamah sehingga datangnya ikhlas. Buat berterusan sehingga datangnya ikhlas. Contoh, orang yang pergi tunaikan sembahyang wajib 5 waktu, jadi tak ada di situ kita tak bincangkan ikhlas ke tidak. Namun begitu, memang kalau kata seorang itu bangun berdiri sembahyang, kemudian biasanya sembahyang dalam keadaan anggota badan yang tak berapa tidak berapa kemas lah, tak berapa khusyuk lah kalau gaya tu. Tapi apabila sedar, perasan ada orang melihat, maka dia perbetulkan. Ada orang yang dia, contohnya dia takut, dia hormat melihat, maka dia perelokkan sembahyangnya. Maka itu juga antara keadaan yang kita perlu jauhi, antara situasi yang kita perlu tahu bahawasanya ia akan membawa ke arah kesyirikan. Yang syirik khafi, syirik yang tersembunyi itu yang kita perlu hati-hati. Namun kalau kata syirik yang jali, yang jelas, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini sebenarnya kita perlu usahakan dalam keseluruhan hidup kita. Contohnya, kita bekerja, kita keluar mencari rezeki. Semua orang perlu mencari rezeki sebagai seorang manusia yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang, telah ditunaikan sembahyang Jumaat, fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di muka bumi Allah Ta'ala yang luas ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah kurniaan Allah Ta'ala, carilah rezeki yang Allah Ta'ala telah letakkan, telah tentukan, yang telah ditugaskan malaikat pembawa rezeki. Ada malaikat yang bertugas untuk bawa turun rezeki. Bahkan apabila kita orang beriman, orang Islam ini bertakwa kepada Allah, beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan bukakan keberkatan rezeki daripada langit dan bumi. Namun begitu, kita kena ada keyakinan, kena betulkan kita punya yakin kita, tumpuan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang memberi rezeki kepada kita. Bukan semata-mata, bukanlah dengan bekerja ataupun dengan adanya duit RM2, pastilah
kita dapat hidup. Bukan dengan keyakinan itu. Kalau tidak ada kerja, maka tak boleh hidup, matilah. Maka itu adalah keyakinan yang salah, yang akan membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kerana manusia, tidak kerana orang-orang tertentu, maka kita tak boleh hidup, kita akan gagal. Maka itu ada satu keyakinan yang salah. Apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang manusia ini dapat, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang bukan Islam, orang-orang yang kafir sekalipun, mereka ini diberikan nikmat dunia ini, Allah Ta'ala berikan, walaupun mereka kufur pada Allah, syirik pada Allah. Kerana tidak ada harganya dunia ini. Kalau ada harga, maka orang kafir ini tidak akan dapat minum walaupun setitis air. Tapi kerana dunia dan isinya ini yang kita lihat ini, yang sementara ni, semua tak ada harga nilai di sisi Allah, maka semuanya diberikan. Yang beriman, yang tak beriman, semua diberikan. Jadi kita kena keluarkan keyakinan kita pada kerja. Semata-mata dengan orang kerja mesti dapat rezeki. Keluarkan keyakinan pada wang ringgit, dan keluarkan keyakinan pada kuasa-kuasa manusia. Yang kita lihat mungkin manusia berkuasa, ada kuasa, tetapi semuanya itu dengan izin Allah. Kalau kekuasaan ini Allah Ta'ala boleh beri, dan Allah Ta'ala boleh tarik sekelip mata. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah ya Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memiliki kerajaan, yang memiliki kerajaan, segala kerajaan. Allah SWT berikan kekuasaan, kerajaan ini kepada, kekuasaan ini kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala memberi, menarik kembali. Engkau ya Allah menarik kembali kekuasaan, kerajaan ini daripada siapa yang engkau kehendaki. Jadi keyakinan itu memang perlu diusahakan untuk dibetulkan. Mana keluarkan yakin-yakin kepada makhluk manusia ini, masukkan bahawasanya Allah SWT dia lah yang berizki. Kalau yang orang yang sakit ini, siapa saja, kita semua akan sakit, pernah sakit. Kita berdoa pada Allah supaya dikurniakan keafiatan, dijauhi daripada penyakit, dijauhi daripada wabak. Namun begitu, apabila datangnya ujian sakit, kita akan ikhtiar. Sebenarnya mula-mula terus, apabila seorang yang sakit itu orang yang Islam, yang beriman, dia perlu ada keyakinan, pengharapan, dan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan sakit. Dia tidaklah kata terus kena berubat dulu, ikhtiar dulu. Bila dah habis ikhtiar, barulah berserah pada Allah. Bukan stepnya masuk begitu. Orang yang menghadapi kesusahan, orang yang sakit, orang yang menghadapi kesukaran, orang yang ingin meminta pada Allah, dia minta dahulu, dia berdoa dahulu, dia betulkan keyakinan dia dahulu. Orang yang susah, sebelum dia keluar berusaha mencari ikhtiar, mencari rezeki untuk supaya kesusahannya itu hilang. Orang yang tidak ada makan, tidak ada keperluan, sebelum dia keluar, maka dia berdoa dahulu, dia betulkan yakin dia dahulu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dalam hadis menyebut, apabila kamu nak meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu nak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jadi setiap orang yang pergi bekerja, setiap orang yang berusaha untuk orang yang sakit, orang yang sedang sakit, yang berusaha untuk ikhtiar untuk sembuhkan penyakit, cari ubat, cari penawar, maka dia terlebih dahulu betulkan keyakinan dia, terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum dan juga orang-orang yang soleh, mereka, ada seorang sahabat bila mendengar berita kematian saudaranya, maka dia terus
turun daripada kenderaan tunggangan, solat 2 rakaat, memohon bantuan kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, barulah bergerak untuk usaha untuk ikhtiar. Maknanya orang yang kalau kata ada masalah, contoh orang sakit lah, orang sakit dia berdoa ataupun dia belajar untuk sembahyang 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, mohon bantuan kepada Allah, kemudian pergi, barulah nak pergi hospital, ataupun kalau emergency contohnya terus ke hospital. Namun begitu terus tak tinggalkan solat, berdoa, maka itu tidak bermakna dia tinggalkan ikhtiar, tidak. Itu kita kena bezakan. Maka syirik ini adalah satu dosa yang mana dengan sebab itu Allah SWT akan murka kepada orang-orang yang syirik, orang-orang yang sekutukan Allah, orang-orang yang melakukan amalan perintah Allah SWT kerana yang lain, kerana makhluk, kerana keduniaan. Maka perkara ini hendaklah kita mengambil pengajaran yang aktibar. Huraiannya, pertama, peristiwa berhimpun di padang mahsyar. Di antara peristiwa-peristiwa yang akan ditempuh oleh setiap orang pada hari kiamat kelak ialah peristiwa berhimpun di padang mahsyar. Susah senang atau berat ringannya kesusahan akan dirasai di situ adalah bergantung kepada amalan masing-masing. Ada orang yang senang walaupun di padang mahsyar panas terik, tapi dia duduk bawah teduhan yang Allah Ta'ala telah sediakan. Di antaranya 7 golongan yang disebutkan secara khusus. 7 golongan, antaranya orang yang antaranya ialah orang yang berulang alik ke masjid contohnya, hatinya terpaut melekat pada masjid, ataupun orang yang berpisah semata-mata kerana Allah, bersahabat semata-mata kerana Allah, orang menyesali dosa-dosanya yang lampau ketika bersendirian, dan orang yang susah di padang mahsyar ialah orang-orang yang membawa amalan yang buruk mengatasi amalan yang baik. Namun begitu ada juga, na'udzubillah, orang yang datang di padang mahsyar hari kiamat nanti dalam keadaan dia ni kaya maknanya ada pahala, ada amalan soleh, tapi disebabkan dosa-dosa yang lain seperti menzalimi orang, memfitnah orang, menyakiti orang, maka pahalanya oleh kerana tak selesai di dunia, tak sempat minta maaf, tak sempat balas balik, tak sempat cover balik kesalahan itu di dunia, maka di akhirat nanti walaupun asalnya orang yang banyak pahala, kaya pahala, tapi oleh kerana kena bayar dekat orang yang dia buat salah, kemudian tak cukup pula bayar pahala, orang yang dia buat salah tu dia terpaksa diberikan pada dia, dipikulkan pada dia, maka dia akan jadi muflis. Kita memohon perlindungan daripada Allah daripada keadaan itu. Kedua, keputusan perbicaraan masing-masing akan dihebahkan dalam perhimpunan itu. Setelah puas menunggu, masing-masing pun dibicarakan, dihisap dan ditimbang amalnya, kemudian diisytiharkan keputusan perbicaraan itu. Ada sebahagian keadaan seperti dalam keadaan ataupun rupa orang yang buat amalan yang sepatutnya kerana Allah tapi buat kerana yang lain, mensyirikkan Allah dalam amalan yang dia diperintahkan, maka akan diberitahu, akan ada malaikat akan sebutkan, akan menyeru, akan buat pengumuman, siapa yang dulu syirik, buat amalan bukan kerana Allah, dah minta pada yang kamu syirikkan itu, diisytiharkan. Namun ada juga sebahagian keadaan di mana orang yang menutup keaiban saudaranya di dunia. Ada keaiban-keaiban saudara Islamnya di dunia ini yang dia tahu, dia nampak, tapi dia tutup.
kerana sifat memuliakan orang Islam, kerana menjaga keaiban orang Islam, kerana insaf pada kesalahan diri sendiri. Jadi dia tutup. Maka orang yang begini di akhirat nanti kalau ada keburukannya, Allah Ta'ala akan tutup. Tidak ada yang mustahil. Walaupun dahulu di dunia dia ada banyak buat keburukan, namun begitu ada amalan baik dia yang diterima, yang makbul di sisi Allah, maka dia akan beruntung. Sehingga kan ada keadaan di mana dia orang yang bersalah, orang yang ada banyak buat amalan buruk, dia ingat dia akan binasa, dan dia ingat orang akan tahu. Rupa-rupanya keaiban dia ditutup. Dia je tahu, dia je lihat, dia je rasa malu, dia je rasa takut. Tapi rupanya orang ramai, manusia lain tak tahu pun amal buruk dia. Kemudian apabila dia keluar sebagai orang yang lepas lah, maknanya orang ingatkan, oh untungnya orang ni tak ada buat salah apa pun, tak ada buat dosa pun dulu. Sebab apa? Man satara aurata akhihi satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup keaiban, keburukan saudaranya di dunia, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tutup keaibannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahawa pada saat itu malaikat akan menghebahkan kepada umum sesiapa yang melakukan syirik. Untuk syirik ni akan dihebahkan, menyekutukan mana-mana makhluk dengan Allah dalam amalnya, hendaklah ia meminta balasannya kepada makhluk itu, kerana Allah tidak menerima sama sekali akan sebarang amal syirik. Pada ketika itu orang-orang yang bersalah akan menyesal, tetapi sesal kemudian tidak akan berguna. Maka wajiblah dibersihkan segala amalan daripada tujuan yang lain dan mengharapkan keredaan Allah. Kalau Nabi-Nabi alaihimussalam, Rasul-Rasul alaihimussalam, dalam dakwah mereka bila dakwahkan manusia pada Allah, apakah mereka punya slogan? In ajriya illa ala Allah. Apabila mereka ni ditentang oleh manusia, apa kamu ni ajak kami beriman kepada Tuhan yang selain daripada nenek moyang, Tuhan yang nenek moyang kami sembah. Apa kata Rasul? Tidaklah aku minta pada kamu ganjaran, ikutlah aku, berimanlah kepada Allah, ikutlah cara yang agama yang aku bawa ini. Jadi apabila orang-orang yang menolak Rasul-Rasul, mereka berkata, ini tidak lain tak bukan adalah sebabnya Nabi ni ataupun di kalangan kita ni yang mendakwa Rasul ni, utusan ni, adalah tujuan ni. Apakah slogan Rasul? Tidaklah aku meminta kepada kamu sebarang upah, hanya saja sesungguhnya ganjaran upah aku punya bayaran ini hanyalah aku akan minta pada Allah, hanya akan diberi oleh Allah SWT. In ajriya illa ala Allah. Kerana dalam surah Yasin, dalam surah Yasin itu ada kisah seorang yang bernama Habibun Najjar. Dia bukan Rasul, tapi dia mengajak kaumnya, masyarakatnya, supaya ikut apa yang Rasul cakap, iaitu beriman kepada Allah. Apa dia kata? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah kamu semua, wahai saudara mara aku, wahai kawan-kawan aku, wahai penduduk kampung aku, ikutlah, kamu semua ikutlah ni orang ni, Rasul ni, yang tak minta pada kamu upah pun. Dia tak minta pun, tak bagi bil pun dekat kamu atas ajakan untuk beriman ni. Bukan minta bayar pun, hujung-hujung dakwah tu tak minta bayar. Wahum muhtadun. Sedangkan mereka ini, Rasul ini, diberi petunjuk hidayah oleh Tuhan. Wallahu alam. Semoga kita mendapat pengajaran daripada hadis yang dibacakan tadi, iaitu tentang pentingnya melakukan apa saja amalan, apa saja ibadah, apa saja kebaikan semata-mata kerana Allah. Kita harapkan kita ubah niat kita, ubah pengharapan kita hanya pada
minta ganjaran kepada Allah walaupun tak dapat daripada manusia. Dan dalam 3 keadaan kita kena perbetulkan niat lah. Antara caranya untuk dapatkan ikhlas ini, untuk dapatkan sifat ini, bebas daripada syirik dalam buat amal ni, antaranya ketika sebelum kita buat, waktu sebelum kita buat mana-mana amal baik, kita pasang dah niat siap-siap. Dipanggil pasang niat. Nak buat ni hanya kerana Allah, bukan kerana orang tu, bukan kerana orang besar ni, bukan kerana bos aku, bukan kerana ketua ni, bukan kerana grup yang besar ni yang nak tengok aku ni, bukan. Lillahi ta'ala. Kemudian ketika kita sedang melakukan amalan tersebut, kalau ada lari niat, rasa macam nak tunjuk bagus sikit pada orang, maka kalau kita perbetulkan, perbaguskan amalan ibadah tu kerana Allah, adalah baik, lagi baik. Tapi kalau kita perbetulkan, kita sebelum tu tak buat elok-elok, tapi kita buat elok-elok semata-mata untuk supaya orang tengok, bagus dia buat, baik dia, maka itu yang kita perlu elakkan. Kemudian di akhir amalan, sesudah dah siap-siap dah buat amal ibadah, kalau terlintas ataupun terdetik niat kerana manusia ataupun untuk dilakukan kerana manusia, maka diperbetulkan. Ada satu kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam satu peperangan, ketika dia telah menjatuhkan musuh, sebelum dia nak kalau ikut dia dah boleh bunuh musuh tersebut, tapi musuh tu sempat ludah di mukanya. Maka Sayyidina Ali pun bangun, tak jadi bunuh. Kerana apa? Kerana sebelum tu, apabila ditanya, maka jawab Sayyidina Ali, sebelum tu aku memang niat bunuh tu memang kerana perintah Allah, kerana di dalam pertempuran menentang orang-orang kafir yang menentang agama Islam. Tapi bila dah kena ludah tu, maka timbul perasaan marah, benci, dan timbul peribadilah. Jadi aku khawatir, aku takut nanti aku bunuh dia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap, kelemahan diri saya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat kembali ke masjid dan ke surau, dan kita punya ceramah di seluruh negara, bahkan seluruh dunia dapat kembali dilakukan, dibuat di dalam surau dan masjid, insya-Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.